Baik, itu sekali penerangan yang jelas daripada Dr. Rais Seniman, Ini iaitu suara daripada pengumbal Clubhouse ni. Dasar Ekonomi Baru, salah seorang daripada pengumbal dan juga panel Datuk Seri Mukris kita. Terima kasih Datuk. Very last minute kita set up this session. Sama-sama. Ya, sebelum saya teruskan, saya just nak bagi clarity sikit lah, sebab kita berkenalan dengan Datuk pun dekat Good Morning Malaysia kan. Betul. So saya nak bagi sedikit clarity. Good Morning Malaysia ni satu platform yang kita bersembang santai berkenaan topik-topik semasa yang menyentuh secara umum rakyat Malaysia, yang kita bersiaran setiap pagi. Daripada setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat, daripada pukul 7.30 sampai pukul 12. Tapi hari ni kita buka di bawah Clubhouse Petabi Malaysia. Petabi Malaysia ni dia subset Good Morning Malaysia. So isu-isu yang sensitif ataupun yang lebih berat kita bawa bawah Petabi lah. Dan Petabi ni kita tak ada scheduling tetap. Antara topik-topik yang pernah dibincangkan di Petabi seperti isu anak tanpa status, lepas tu berkenaan dengan sexual harassment. So ini antara topik-topik yang Petabi bawa lah sebelum ni kan. Sebab tu saya rasa sesuai kita buka di bawah Petabi lah. Jadi begitu. Okay. Sorry, apa maksudnya sekali lagi Petabi? Nama Clubhouse ni Petabi kan. Dia maksud dia bodoh Mukris tanya. Dia singkatan untuk Aiman, silakan Aiman. Persatuan Takut Bini. Tapi means that I dah macam like banyak heavy topic that we done here before. So I have to think another word for the short form of Petabi lah. Because kebanyakan tajuk heavy lah, because this I bawa isu tentang anak luar nikah atau anak tak sah taraf. And then the second thing is about the sexual harassment. And then the third one yang sekarang ni lah. So for me this room I feel like for the heavy topic yang kita perlu like take over kan, we over the box, over all of that. So kita for the next session I think we dah decide to do in Petabi punya room lah. So I think I have to revoke dia punya tajuk lah, itu je lah. Okay. So macam mana tadi tu ada, saya harap sikit banyak bagi penjelasan juga lah mengenai DEB dan ke depan ni apa agaknya yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan untuk mencari penyelesaian ekonomi. Sekarang ni dah rata-rata orang teruk sangat lah. Macam di Kedah ni pun saya tengok, sekarang ni saya dekat di Kedah, macam sektor pembinaan satu dia kata bahan-bahan binaan dah naik harga. Ada yang sekali ganda, dua kali ganda, macam pasir, besi, simen semua tu, batu bata. Tapi bekalan pun tak cukup, jadi tak boleh nak buat kerja pun, bekalan pun tak cukup. Jadi quite serius lah nampaknya masalah ni. Bekalan pun tak cukup, tapi macam So construction industry memang macam dah lembab sikit lah kalau kat Kedah. Construction maksud saya ni kerja sikit-sikit je, ni nak baiki rumah, kan, nak bina rumah baru kat kampung-kampung ni kan. Itu je yang biasa dibuat oleh kontraktor kecil lah. Yes. Tapi berbalik pada tu, memang saya macam dah jangka lah bila kata pandemik ni melanda kita pada masuk nak penghujung tahun kedua lebih kurang. So saya rasa banyak benda dah naik harga. Macam saya kat Sabah ni, saya dah notice sayur dah naik harga. And then ada thing macam barang-barang keperluan rumah pun ada saya notice naik harga. Walaupun kita ambil je kan, tak tengok harga. Tapi bila saya dah notice ada kenaikan dia, adalah sampai RM1, RM2. Pada saya benda tu tak tahu lah, kalau pada saya untuk B golongan bawahan apa tu, itulah memberi kesan mendalam lah untuk diorang untuk meneruskan kehidupan dengan, sebab semenjak yang kata kempen yang diorang buat lah white flag apa semua. Tapi white flag, apa yang saya nampak mereka ni ada juga kami buat bagi bantuan.
Bila saya tanya kepada mereka, kerja mana apa Dia semua, tak kita open lagi tanyalah room ni. Kalau dia perkabaran open mereka mungkin kan. kita Biasanya tanya. diorang kat sini masih lagi mengamalkan gaji harian Ha. untuk meneruskan hidupan diorang. So bila dah kata lockdown apa semua ni, diorang tak ada lagi sumber yang kata diorang kata nak roll over. Hmm. Memang tak ada. Tak ada simpanan. Tak ada. So diorang diorang pun orang kata based on apa yang diorang makan peribahasa tu, makan kais pagi, kais petang. Kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Yes, lebih kurang macam tu. Ya. Itu pada mereka yang di bandar lah, tapi apa di kawasan luar bandar sikit macam area Pinampang apa semua, kebanyakannya mereka adalah membela macam bela ayam, tanam-tanam apa semua, kira macam orang kampung betul lah. Macam tu saya tengok macam satu tindakan yang bijak lah. Macam saya dulu bincang dengan orang tua saya kan, kalau kata apa-apa pun kita harus kembali kepada back to nature kita balik. Di mana kita membela ayam ke apa, ternakan untuk kita meneruskan kehidupan, tak bergantung 100% kepada benda yang di luar. Yang saya sebutkan tadi ni, ada yang T20 pun dah jatuh miskin. Betul. M40 pun jatuh miskin kan. Kalau betul. Dalam bandar, ada satu contoh saya diberitahu, tak perasan tak benda ni, tapi bila diorang cerita tu baru kita sedar. Ada sekumpulan orang yang buat coaching tenis. Dan dia bila dalam keadaan biasa, dia boleh dapat pendapatan dia 3,000 4,000 sebulan kalau dia coach ramai orang muda ni, personal coaching kan. Jadi dia guna court tenis di mana-mana ke, jadi dia buat coaching tenis, jadi dia boleh dapat 3,000 4,000 sebulan. Sebagai side income lah lebih kurang ya. Sekarang ni tak boleh buat langsung, zero ya, sebab satu dah memang PKP tak benarkan dia keluar dia bermain tenis, jadi tak ada orang lah yang nak belajar tenis ni. Jadi daripada 3-4 ribu jadi kosong ni memang memberi impak yang sangat besar lah kepada pendapatan bulanan dia. Jadi itu antara contoh lah yang kita sebenarnya kan ramai yang ada soalan-soalan yang membakar tau. Okay. Ya, tapi buat sementara ni saya bawa seorang moderator tetap kita lah, bernama Rejim. Abang Rejim ni dia pengasas Good Morning Malaysia dan juga dia berpengkalan di Kuantan lah. So saya bawa dia naik dulu sebelum kita bawa, mungkin ada sesiapa yang nak bertanya sekejap lagi. Kita open tu Abang Rejim dulu. Okey Rejim. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Hari ni good session lah. Sebenarnya untuk saya sebenarnya tak banyak tahu pasal in detail pasal DEB ni lah. And jadi bila saya dengar apa semua, so saya dapat walaupun session tu sekejap kan dan tak sangat detail, tapi secara overallnya saya dapat gambaran lah pasal DEB ni macam mana tujuan dia, maksud sebenar dia dilaksanakan kan. Cuma yang saya nak tanya pendapat Datuk Seri lah, kenapa ni di kalangan millennials kenapa dia orang yang non Malay ni dia tak suka DEB ni, dan dia cakap DEB ni lebih kepada menguntungkan orang Melayu lah, sebab kalau ikut kefahaman saya dia untuk menyamaratakan dari segi ekonomi daripada semua bangsa kan di Malaysia ni. Tapi sentimen yang diorang nampak ni sekarang ni ialah ini memang Melayu je lah untung benda ni. Jadi sama ada dia orang tahu benda ni tajuk saja ke, dia tak faham in detail ke, macam mana? Apa pendapat Datuk Seri? Boleh explain sikit tak? Di pandangan peribadi saya lah kan, mungkin ada yang berbeza pandangan. Tapi saya lihat seperti mana dalam forum tadi saya ada bangkitkan mengenai pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan DEB untuk kepentingan politik, kepentingan peribadi dan sebagainya. Mereka inilah memburukkan nama ataupun image DEB itu sendiri, sehingga kan
pihak-pihak lain menggunakan insiden itu sebagai alasan untuk menyalahkan dasar itu dan menolak DEB. Dan pihak yang mengkritik DEB ini pula ada juga kemungkinan mereka ini mempunyai kepentingan politik dia sendiri. Jadi dia pula menggunakan alasan-alasan yang sama untuk mengukuhkan hujah dia untuk mengkritik DEB. Jadi tapi seperti mana tadi Dr. Rais Saniman jelaskan, kita kena tengok kepada empirical evidence. Begitu banyak sekali kajian yang dibuat mengenai dasar ekonomi baru, bukan hanya di Malaysia tetapi di luar negara, ya. Di Harvard, di UNDP, ya, dah dikaji secara mendalam keberkesanan New Economic Policy ataupun DEB ini yang diamalkan di Malaysia, dan rata-rata ya, kesimpulan daripada kajian-kajian mereka itu bahawa ini adalah satu dasar yang baik, yang berjaya. Mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi perkara ini tak dilaporkan secara meluas kepada rakyat kita mungkin, dan atas sebab itu ianya digunakan sebagai satu alasan untuk mengkritik siapa jugalah yang berada di sebalik DEB itu. Yelah, itulah. Jadi sayang dia benda yang bagus yang sepatutnya difahami oleh seluruh rakyat Malaysia. Yang maknanya kita nampak benda tu sebagai peluang membangunkan negara dan menguatkan bangsa Malaysia lah maksudnya kan. Tapi dia jadi senjata politik lah untuk merosakkan seluruhnya lah maksudnya kan. Rasa sayang. Terima kasih Datuk Seri. Contohnya saya nak tambah sikit je. Dalam DEB itu sendiri disebut dengan jelas, ya, tidak ada amalan nationalisation ataupun mengambil alih syarikat swasta untuk dinationalisekan sebagai hak negara, hak kerajaan, ya. Syarikat-syarikat bukan Bumiputera khususnya, ya. Malah syarikat British yang lama-lama dulu seperti Sime Darby dan Guthrie yang menguasai bidang tanah begitu luas di negara kita waktu itu, dibeli sahamnya dalam pasaran terbuka di London dan Kuala Lumpur. Tidak ada juga nationalisation di mana negara kita merampas syarikat-syarikat ni daripada pihak British. Jadi kita laksanakan dengan cara yang menepati rule of law, dan tidak langsung mendiskriminasi mana-mana pihak. Baik. Serangan down rate. Itu I best still itu. remember that story, like there was successful story. Down rate, yeah. It was Very successful. interesting. Very interesting. The way that your father managed how to bring back the company back to Malaysia. I said, wow. Okey, memang betul. Macam James Bond. Macam cerita James Bond. James Bond pun kalah, Datuk. James Bond pun kalah. Ian Fleming, kalau buat movie tu, Ian Fleming boleh menangis tepi pucuk katil. Tak, memang Yang ada best movie ke? ada. Tak ada. Macam lah kau Aiman. Rasanya ada Strategi ke? kena ada, kan? Strategi kena ada. Lepas tu element of surprise. Itu tu yang best tu. Tapi dalam move tu ialah understanding the whole structure tu yang menyebabkan benda tu boleh jadi kan, Datuk Seri. Kalau kita tak faham macam mana flow benda tu bergerak, macam mana benda tu jadi, dan susah juga kita nak buat attack tu. Ya, betul. Jadi kita main dalam padang bola mereka. Kita tak ubah apa-apa. Yang dia tak sangka tu kita yang kerdil ni boleh ambil alih saham mereka. Jadi bila dia nak react tu dah tak sempat. Langsung tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa dah. Memang tak boleh sampai like they were amazed that kita boleh buat. Now we can do it if we are united kan. Right. Tak ada orang nak tanya kan dekat listeners kat bawah, kalau ada nak ambil kesempatan nak tanya Datuk Seri Mukhris ni pasal dasar ekonomi baru ataupun pemahaman ataupun pendapat, bolehlah angkat tangan.
tanya sementara Ya. Tok Sri ada ni. Kan? Okey, tadi Ya. tadi saya tutup apa angkat tangan tu because takut nak Oh. mengganggu tu kan. So saya dah buka balik Hmm. kepada listener-listener di bawah, kalau nak tanya soalan ke atau nak beri pendapat ke apa ke, anything that berkaitan dengan tajuk kita di atas, boleh angkat tangan, kita boleh buat naik. So hari ni kita kena formal sikit je. Oh, informal sikit. Kena formal sikit. Tak boleh nak kata like ramai-ramai atas stage. Roboh garang. Biasa santai-santai je Tok Sri. Kita orang kat sini orang cucuk-cucuk je. Yelah. Yes, kita ada Kebanyakan dia daripada kita ni kan daripada kira millennial lah, kira generasi baru yang bukan membesar di tahun 70-an kan. Mungkin adalah segelintir, tapi kebanyakan kita ni hidup di era bawah pemerintahan Tun 90-an betul. ke atas. Jadi Yes. memang exposure ke polisi-polisi yang ditulis pada tahun tu, kita hanya baca kat buku dan apa yang guru-guru di sekolah ajar kan. Masuk Apa exam yang ke benda ni? dilaporkan di surat khabar kan. So ini memang satu peluang untuk kita dapat clarity, walaupun Dr. Aziz dah tak ada dekat sini, I mean di Clubhouse kan, cuma Datuk Seri Mukris saja kan. Tapi memang ni peluang yang cantik untuk dengar kan. Kita ada baru naik kan. Ni. Rizal. Rizal. Ada soalan nak Apa khabar tanya. Rizal? Mari bertanya terus pada Datuk Seri. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih moderator, kawan-kawan speaker, Datuk Seri Utama Mukris. Apa ni, saya pernah jumpa Datuk Seri masa 5 yang lepas. Oh, okay. Masa tu kawan saya ada present lobster di Langkawi. Kami ada selesa lobster di Langkawi. Kalau Datuk Seri ingat lagi lah. Ya, saya ingat. Tapi sekarang tinggal sangka je lah Datuk Seri. Lobster dengan ya. kerapu tak ada lah kan. Tengoklah orang suka. PKP ya. PKP. Okey. Sebab nama Datuk Seri lately ni naik dekat Facebook tak tahulah betul ke tak kan. Jadi saya tanya jugalah jika Datuk Seri jadi future PM Orang suruh tanya pasal dasar ekonomi baru dulu kita tanya pasal legasi DEB ni improvise okay. Boleh. ataupun hapuskan. Itu soalan saya Datuk Seri. Terima kasih. Soalan cepu emas tu. Yang pertamanya saya nak sebut kat sini, saya bukanlah ada cita-cita nak jadi PM. Jadi, dia cakap kalau tu Sri, kalau. Jauh tu. Okay, Jikalau. Besar tu, that's a big if. Orang kata. Jadi saya lihat selepas DEB yang secara rasminya berakhir pada tahun 1990, kerajaan telah mengubah dasar-dasar lain, dasar pembangunan negara dan sebagainya, dan yang terakhir sekali dasar kemakmuran bersama yang mana sebenarnya intipati dia sama saja dengan DEB, mengambil kira keadaan semasa dan ianya saya ingat perlu diteruskan. Jadi saya rasa kalaupun DEB itu menepati masanya pada tahun 70-an, sekarang ini dah 2021 ke depan ni, kita pun nak kena ambil kira perkembangan baru, apa yang perlu kita buat untuk memastikan bahawa perkara asas yang dibawa oleh DEB iaitu membasmi kemiskinan, membuka ruang ataupun peluang kepada semua rakyat Malaysia, dan peranan pendidikan dalam hal ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Jadi dalam hal itu saya ingat kita masih lagi tak sampai tahap yang memuaskan hati lah. Contohnya pendidikan kita sendiri, yang mana saya rasa lah ianya tidaklah betul-betul menepati aspirasi dan cita-cita orang muda sekarang ini dalam keadaan dunia kita dah banyak berubah. Pendekatan dengan teknologi komunikasi dan sebagainya ni, ia sepatutnya diguna sebaik mungkin untuk tujuan kita belajar ataupun menguasai ilmu pengetahuan yang ada di luar sana. Jadi dasar pendidikan kita perlu diubah. Kita kena ingat sajalah ni side track sikit
tahun 69 dulu bila dilaksanakan Mageran, Mageran diketuai oleh Allahyarham Tun Razak, tetapi Tunku Abdul Rahman sudah pun angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dan kemudian almarhum Tunku telah melantik kabinet, dan salah satu perkara yang kabinet dibuat dalam keadaan darurat tahun 69 dulu ialah melancarkan dasar pendidikan negara yang baru. Jadi maksudnya kita sekarang pun boleh buat begitu juga. Kalau kita fikirkan bahawa pendidikan kita perlu satu Nafas baru. perubahan yang fasa baru kan, strukturan baru. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk buatlah kerana perkembangan terbaru ini yang menuntut supaya kita tak buat perkara yang sama mengharapkan hasil yang berbeza. Alright. Terima kasih Datuk Seri. Harap itu menjawab Rizal tadilah soalan dia tu. Terima kasih. Kemudian kita ada ni Darzani. Yang ni baru naik Darzani. Boleh kenal diri dan tanya soalan. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. Petabi Malaysia siapkan platform ni hari ni. Petabi ni apa maksud dia? Jangan tanya lagi Zani, Okey. Abang Zani. Zani. Bila kita refer kepada negara, kita panggil apa? Kita panggil Ibu Pertiwi kan? Okey, baik. Kita takut ibu takut pada Ibu Pertiwi je. Soal takut bini. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk Seri. Waalaikumsalam. Soalan saya pendek je. Matlamat DEB ni yang kita tahu dia untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum kan, dan untuk nak menghapuskan identifikasi kaum tu dengan fungsi ekonomi. Tapi semasa pelaksanaan tu ada setengah pihak lah yang pihak-pihak tertentu berpendapat DEB ni adalah satu mekanisme, satu alatan untuk mengkayakan kroni. Pendapat Datuk Seri? Memang itu juga yang jadi. Ada sebahagian di mana manfaat DEB kepada masyarakat luar bandar yang susah telah berjaya kita buat, iaitu tadi pun Dr. Rais Sariman disebut, kadar kemiskinan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 70-an dulu melebihi 50%. Ada yang sebut sampai 70% daripada penduduk negara. Sekarang ini angka itu dah sebelum COVID angka itu jatuh pada 3% lebih kurang. Sekarang ini belum pasti lagi lah, mungkin meningkat balik kerana keadaan semasa lah. Jadi bab tu memang berjaya. Tetapi dalam hal memperkayakan kroni pun ini satu masalah. Yang saya kata ada segelintir yang menyalahgunakan sebab tu aku suruh korang masuk Clubhouse. Boleh tanya direct ke tau dengan menteri ke dengan MB ke. Tanya direct. Termasuklah memberi habuan yang kepada pihak yang tak sepatutnya dengan tujuan meraih sokongan politik, bukan untuk tujuan untuk melahirkan lebih ramai golongan kelas menengah. Jadi itu yang mencemar nama baik dasar tu. Jadi sekali lagi saya tekankan sini, saya ingat ini bukan salah dasar, tetapi ada kelemahan ataupun diambil kesempatan dalam pelaksanaan dasar. Alright. Okey, terima kasih. Okey Zani menjawab soalan Terima kasih Abang Zani. Diharap menjawab soalan. Kita move kat bawah dulu. Kita ada siapa? Kita ada Syahmi. Ya, silakan Syahmi. Silakan dari anda. Baik, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk Seri? Sihat Alhamdulillah. Baik. Seadanya. Baik. Okay. By the way, nama saya Syami. Saya merupakan bekerja sendiri lah sebagai
lain kepada pertanian dan bidang industri susu kambing. Okey. Macam ni Datuk Seri. Soalan saya lah mengenai isu pertanian dalam DEB ni lah. Ya. Saya melihat sebab saya tahun lepas saya ada join dengan satu kursus lah di bawah naungan Jabatan Veteriner Negeri Sembilan. Okey. Kalau kita melihat statistik daging import, saya melihat sendirilah dalam satu orang kata grafik sejak tahun, tak silap saya, if not my mistake, since 1976 or 78, if not my mistake lah. 40 tahun kita banyak import daging daripada luar. Okey, tak silap saya lebih kurang 80%. Jadi benda ni efek kepada kita sebagai peternak-peternak. Bukan kata ni maksud saya seluruh Malaysia. Okey, di mana kami paksa menaikkan harga daging mengikut pasaran di luar. Jadi ada tak dasar kerajaan untuk supaya mengawal dan kita dapat mengeksport daging ke luar ni supaya kita dapat kawal harga daging yang ni lah, terutama ni di negara kita ni, Datuk Seri. Itu saja. Okay, terima kasih atas soalan tu, Syahmi. Saya beri jawapan yang agak umum. Dalam dasar ekonomi, bukan maksud saya DEB, tapi dalam ekonomi mana-mana negara pun, dia tentulah tertakluk kepada bekalan dan pasaran, ataupun bekalan dan permintaan. Dan dua perkara itu menentukan harga pasaran dan juga kos untuk membekalkan. Jadi apa yang saya faham ialah bila suatu pihak ingin membekal satu produk, contohnya dalam kes ni daging, yang pertamanya, adakah dia mampu menyaingi sumber-sumber lain, iaitu import. Dalam kes ni import. Jadi dan apa faktor yang akan memberi kesan kepada kosnya yang akan menentukan juga berapa keuntungan yang boleh dia dapat daripada penjualan produknya itu, dan kemudian dia akan buat keputusan adakah dia berbaloi untuk belanjakan wang yang sejumlah wang dan usaha yang dia keluarkan itu adakah berbaloi untuk dilakukan. Jadi yang saya faham, daging import ni masuk ke pasaran kita pada kadar harga yang sangat-sangat kompetitif, di mana kalaupun pengusaha tempatan usahakan, oleh sebab kita tidak menguasai rantaian nilai, termasuklah mendapat bekalan dedak ataupun makanan untuk ternakan kita itu, kalau ruminan ataupun makanan haiwan itu pun kita terpaksa import, jadi kita pun tertakluk kepada kos import itu. Jadi kalau semua rantaian nilai itu tidak kita kuasai, dan juga kita tidak mencapai ekonomi skala, ekonomi of scale ataupun skala ekonomi, jadi import itu sentiasa lebih murah daripada kita. Jadi penentuan pasaran ialah siapa yang dapat membekalkan produk menepati piawaian yang kita kehendaki pada kadar harga yang kita boleh terima, dialah yang akan menerima tempahan kita. Jadi saya tak pasti kalau dalam sektor ternakan lembu daging ni, adakah kita kompetitif berbanding dengan import. Jadi sebelum ini memang banyak timbul kontroversi mengenai pengimportan daging daripada luar,
termasuk daripada India, dan saya tak pasti apa keseluruhan kontroversi itu. Tapi saya juga tahu bahawa ada pihak tertentu cuba untuk menternak lembu daging secara besar-besaran, termasuk di Johor, tetapi tak berapa berjaya ataupun tak berjaya lah. Saya sendiri pernah melawat satu ladang tenusu di Qatar, di luar Doha di Qatar, yang menggunakan teknologi yang sangat canggih, dan mereka juga berminat untuk melabur di Malaysia ini untuk tujuan yang sama. Tapi saya nampak macam kos dia pun masih tinggi lagi lah kerana dia guna teknologi terkini. Jadi semua faktor-faktor ini nak kena ambil kira dan dinilai sebelum kita buat lah. Tapi yang terbaiknya kalau kita boleh ekspor, maka pasaran kita akan menjadi lebih besar. Jadi kos kita pun sepatutnya menurun kalau kapasiti kita tinggi. Datuk, saya nak tanya satu. Kalau contohnya macam berkait dengan penternakan peladangan lah kan, macam yang Syami tanya tadi. Kalau macam Kedah sendiri, Kedah kan kita panggil, macam orang biasa macam saya ni tahu Kedah negeri jelapang padi kan. Ya. Tapi yang saya tahu, padi ataupun beras daripada yang pengeluaran yang dikeluarkan oleh negeri Kedah tak cukup untuk support seluruh Malaysia kan. Betul. Jadi memang kita tak boleh ubah dah ni. Memang itulah dia. Kita memang tak boleh support dah. Ke macam mana tu Pandangan saya jugalah. Dalam banyak sektor termasuk sektor pertanian di Malaysia kita ini, wujud pembaziran yang teramat sangat. Oh, pembaziran banyak bazir. Banyak bazir. Kita tidak mengamalkan best practices seperti mana yang dibuat di banyak negara-negara lain, termasuk Thailand. Negara jiran kita itu, kadang-kadang kita dapati lebih cekap dalam pengeluaran padi berbanding dengan kita. Dan mereka mengeksport bukan hanya dia boleh support negara dia. Bekal untuk memenuhi semua permintaan tempatan dia, tapi dia ada bekalan yang lebih untuk dia ekspor. Kita ni net importer of rice. Jadi kita yang kita anggap macam padi itu dah sebahagian daripada hidup kita, lebih-lebih lagi di Kedah ni, tetapi sedar tak sedar kita sebenarnya banyak mengimport daripada Vietnam, daripada Cambodia. Itulah, kalau kita gaduh dengan Thailand, boleh panik kita kalau dia sekat beras kita. Masalah jaminan bekalan makanan ni serius lah. Macam katalah nauzubillah min zalik lah, katalah Thailand, Vietnam dan Kemboja ada apa masalah dengan kita, dan dia buat keputusan tak mau bekalkan beras pada kita. Jadi kita terpaksa menggunakan simpanan yang ada. Kita ada dalam silos simpanan tertentu lah yang akan bertahan untuk beberapa bulan. Jadi kita kena fikirkanlah itu. Jadi tapi bukanlah bermaksud kita tak boleh buat. Tengok Singapura. Singapura negara kecil. Jadi dia tak ada tanam apa pun. Dia terpaksa import daripada merata tempat, lebih-lebih lagi daripada kita. Betul. Jadi dia menguasai bekalan tu. Jadi kalau tak silap saya, bekalan beras untuk Singapura ada juga datang daripada Kemboja, di mana Singapura beli terus tanah padi tu. Macam pajak lah. Dia pajak terus untuk jangka masa yang panjang. Jadi dia upah orang tu untuk usahakan. Hasil daripada benda-benda ni terus pada Singapura je, dia tak pergi jual pada orang lain. Maknanya dia pajak habis, maknanya kiranya tanah sawah tu, bendang tu dia punya lah tu. Dia punya lah, macam di luar sempadan negara dia sendiri. Tapi hasil dia tu dia kuasai. Jadi yalah, dia negara kecil kan, mana dia ada tanah nak buat padi.
Tanah mereka pun mana dan nak tanah padi. Dia terpaksa depend Dia on guna bilateral tanah yang relationship lah. tanah yang sikit yang ada di Singapura tu dia gunakan untuk aktiviti ekonomi yang lebih tinggi pulangan dia lah. Yes. Tapi daripada pendapat Datuk Seri, kita memang mampu untuk tanggung negara kita sendiri sebenarnya kalau tak ada pembaziran tu lah. Ya memang. Tu ada. Saya ingat lebih daripada cukup. Malah kita boleh ekspor. Jadi sekarang ni demand kan ada mengenai beras organik dan sebagainya kan. Kita dah mula buat dah tapi pada skala yang sangat kecil lah, tak cukup lah untuk tampung permintaan tempatan, jauh sekali untuk ekspor lah. Okey Syami, harap jawapan Datuk Seri tu mendapatilah jawapan yang awak cari ni. Saya hantar awak balik ke audience. Saya nak tanya direct dengan Datuk Seri sebab saya reset room sekejap. Kita tadi pada pukul 9 tadi sampai pukul lebih kurang 10.30 rasanya, kita bersiaran di Facebook Live. Sebenarnya bawah platform lain lah. Platform Gerakan Ekonomi Malaysia. And kita bawa platform live tu, bawa ke Clubhouse ni dengan tujuan nak sebarkan Chris kena kepong kan dengan geng-geng aku dekat dalam Clubhouse. Rancang pada tahun 1971. Sekarang semua nak tanya soalan. Apa dia intipati dia? Apa tujuan dia kan? So sesi tu sebenarnya dah tutup lah. Dan kita panggil juga Datuk Seri, mungkin boleh stay sekejap. Kita bersembang post sesi live. Kalau ada siapa-siapa mungkin ada soalan-soalan yang membakar lepas mendengar sesi tu, mungkin boleh wujudkan soalan tu sekarang lah. Cuma sekarang ni sebab kita dah lepas pada pukul 11. So saya nak tanya Datuk Seri, kalau kita terus kita stay sekejap sampai pukul 11.30 okey Datuk? Kita tutup pukul 11.30 lah. 11.30. Okey boleh insyaAllah. Nak lagi lama ke? Tutup 11.30 lah cukup lah untuk jangan dapat Datuk Seri ni kan. Jadi ramai yang nak tanya soalan tu. Tapi itulah kita pun tak nak lah halang Datuk Seri lama-lama kan nanti kan. Tak apa, boleh jemput saya lain kali insyaAllah saya masuk balik. Terima kasih. Tak 11.30 takut sekejap lagi kena piat telinga. Itulah. Dah lah duduk dalam petabi ni kan. Petabi kan. So saya angkat satu orang lagi lah. Kita tengok berapa lama soalan dia kita boleh bincangkan. Mungkin ada manfaat. Okey. Dah naik belum? Sekejap macam mana nak buat ni? Okey. Saudara Syafiq. Saya bawa Adib. Okey. Kita satu-satu lah. Kita mula dengan Syafiq dulu lah. Syafiq boleh kenalkan diri kan tanya soalan. Ya, waalaikumsalam. Saya Muhammad Syafiq Ibrahim duduk di Al-Ustaz. Oh tu. Okey. Saya duduk di Jalan Tanjung Dahara. Oh tu kan. Okey. Okey Datuk Seri, saya nak tanya soalan sikit berkenaan dengan DEB ni. Antara strateginya adalah untuk orang kata buat rapid development lah untuk membantu ekonomi orang Melayu khususnya di luar bandar. Jadi saya nak tanya sikit kepada Datuk Seri, sejak daripada tahun 1971 sehingga ke sekarang, kenapa kita punya development dia lebih tertumpu kepada bandar khususnya di Kuala Lumpur dan Selangor dan agak slow di peringkat luar bandar ni Datuk Seri? Ya, ada disebut dalam DEB yang awalnya bahawa rancangan Malaysia 5 tahun waktu 70-an tu rancangan yang kedua, RMK kedua. Pada yang baru join, kita sekarang ni dah RMK 12 dekat dalam room aku dekat Clubhouse ni. Jadi ada Datuk Seri Mukhlis. RMK 2 tu telah menyebutkan dia tengah jawab soalan ni. Negeri yang agak ketinggalan dari segi pembangunan tu perlu diberi tumpuan khas. Ya, jadi jadi waktu itulah kita dapati banyak perbelanjaan untuk infrastruktur seperti buat jalan dan sebagainya. Zaman Tun Razak dulu kita ingat gambar-gambar Tun Razak keluar masuk kampung kan. Dia pergi tengok orang nelayan, dia pergi tengok petani, dia masuk bendang kan. Jadi gambar hitam putih yang kita tengok tu zaman tu lah. Jadi buku hijau dilancarkan selepas itu, iaitu Dasar Pertanian, untuk mengajar masyarakat petani kita
untuk konsolidasi tanah dia supaya diusahakan secara kelompok. Ya. Akhirnya daripada kemudian tahun-tahun kemudiannya Felda, Felkra semua tu pun akan diwujudkan untuk tujuan yang sama. Jadi jadi saya ingat pendekatan macam itu yang berjaya dibuat dan saya tak ingat pula apa soalan ni tadi. Dah lagi jauh sangat saya cakap ni kan. Soalannya biar saya simpulkan, soalannya yang ditanya oleh saudara Syafiq ni, DEB ni pada dasarnya untuk meningkatkan ekonomi Malaysia lah secara umumnya kan. Tapi kebanyakannya polisi-polisi itu ditumpukan kepada bandar seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi dia bertanya apa jadi dengan kawasan luar bandar, di mana saluran dia tu. Okay. Betul lah tu. Jadi saya sebutkan tadi bahawa dari segi dasar memang sepatutnya diberi perhatian yang lebih kepada negeri-negeri yang tertinggal. Tadi pun masa kita berforum melalui FB Live, saya sebut bahawa kerajaan persekutuan kalau dibagi 100 juta kepada Kedah, maknanya tak sama dengan 100 juta kepada Selangor. Ya, kerana bagi Selangor 100 juta tu mungkin pocket money je lah. Tapi bagi Kedah ianya sangat besar maknanya. Maklumlah bajet negeri Kedah lebih kurang 700 juta ringgit bagi setahun. Bagi Selangor dia berbilion. Jadi dia dan sedikit wang yang dibelanja di negeri miskin, kalau boleh saya sebut macam itulah, macam Kedah ini memberi kesan yang sangat besar. Saya bagi contoh pada tahun 1996 apabila kerajaan persekutuan memberikan peruntukan sebanyak 600 juta untuk tujuan pembangunan Taman Teknologi Tinggi Kulim. Ya. Kalau kita rasa 600 juta tu memang banyaklah, duit tu besar lah kan. Tapi tujuan duit tu ialah untuk beli tanah dan akhirnya mencecah ribuan ekar, ya, dibangunkan untuk tujuan menarik pelaburan teknologi tinggi. Akhirnya lebih 30 bilion ringgit telah dibelanja oleh pelabur-pelabur termasuk pelabur asing, memberi peluang pekerjaan mencecah 23,000 saya ingat, di mana purata gajinya lebih kurang RM5,000. Jadi dan semua syarikat-syarikat ni bayar cukai. Satu cukai pendapatan, cukai ekspor, ya, dan pelbagai. Jadi kerajaan pusat sebenarnya dapat pulangan yang berlipat ganda berbanding dengan 600 juta yang dia belanja awal-awal dulu. Dan duit yang dia belanja tu bukan grant, dia sebahagian besar sebenarnya dianggap sebagai pinjaman kepada negeri Kedah yang ditanggung oleh PKNK, yang tuan punya kepada Taman Teknologi Tinggi Kulim. Jadi sampai ke hari ini ada lagi lah kot sikit-sikit hutang daripada Kedah kepada kerajaan persekutuan atas pinjaman yang diberikan awal-awal dulu. Jadi bayangkan kalau kerajaan pusat belanja 600 juta di negeri kaya, ya, seperti Selangor, Johor dan sebagainya, impak dia tak sama berbanding dengan dia beri kepada negeri miskin macam kita. Jadi Kedah membangun bukan hanya kerana padi yang kita usahakan, ada juga sedikit getah dan sawit, tetapi kerana taman-taman teknologi yang tumbuh hasil daripada dasar kerajaan waktu itu. Jadi saya sangat setuju kalau kerajaan pusat memberi perhatian kepada negeri-negeri yang miskin, tapi janganlah belanja ikut dan ni orang kata kan.
tapi belanja ikut apa yang betul-betul akan menjadi pencetus kepada pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Ya, betul. Baik, invest dengan perkara yang boleh memajukan negeri tu lah kan, Datuk, maksudnya. Ya. Tolonglah invest di Sabah ya. Kesian saya tengok di Sabah ni. Kena. Itu dah penambahan ni boleh benda itu. Penambahan soalan. Boleh. Okey, boleh. Boleh. Satu yang pendek lah. Datuk Sri, saya sebenarnya idola saya tu lah. Saya berjaya adalah universiti pun kerana menjadikan Tun Mahathir sebagai idola saya. Kuat sikit Syafiq, tak berapa jelas lah. Datuk Sri, idola saya adalah Tun Mahathir lah. Saya berjaya di konteks universiti pun kerana menjadikan Tun Mahathir sebagai idola saya. Jadi saya rasa tidak ada rakyat Malaysia yang dapat menafikan bahawa dekat mana Tun Mahathir ada, di situlah akan ada yang pembangunan lah, antaranya macam Langkawi, Al-Ustaz, di Putrajaya, Selangor dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Datuk Seri, adakah ahli-ahli parlimen yang lain ni tidak boleh mewarisi sebagaimana yang dibuat oleh Tun Mahathir pada zaman era dia? Maksudnya di mana dia diletak, itulah akan berlakunya pembangunan daripada sudut ekonomi dan juga daripada sudut pembangunan setempat. Saya ingat pemimpin ni dia kena berani fikir luar kotak dan dia kena ada strategi kemudian dilaksanakan. Macam di Kedah ni, mungkin saudara Syafiq kalau tahulah sejarah kita sebelum-sebelum ni, kawasan macam Bukit Kayu Hitam tu dulu dianggap macam kawasan komunis. Jadi zaman British dulu pun dan selepas kita merdeka pun, kawasan selepas Kepala Batas itu dianggap macam kawasan hitam yang tak selamat. Jadi walhal sempadan kita ni sampai ke Sintok sana, barulah Thailand. Jadi Tun Mahathir masa itu buat keputusan. Aku senyum sebab berada tu bagi soalan kipas baik. Hitam. Ini semua di dalam sempadan kita, buat apa kita nak serahkan, kita nak mengalah pula kan, bagi kepada komunis. Jadi apa cara dia nak ambil balik tanah-tanah tu? Dia bina satu universiti besar dekat Bukit Kayu Hitam di Changlon sanalah, UUM ya. Universiti Utara Malaysia. Universiti paling utara lah kira. Orang kata kalau lebih utara daripada tu dah Sawadikap dah lah. Macam previously adik saya kat sana, so cakap lepas memang hulu bang. Pasal saya cakap kakak belajar dekat Kedah ke kat Siam? Pasal TV Siam boleh dapat, radio Siam boleh dapat, memang jelas. Ya. Kalau telefon pun search AIS. Yes, tapi cara kehidupan dia sana saya tahu macam tenang. Tak kalut. Yeah. Sambung Datuk, sambung. Jadi maksud saya ialah jangan kita rasa macam tak berani, mustahil lah kita nak bangunkan kawasan-kawasan yang dicuruk-curuk sana. Selagi kita ada wawasan dan kita tahu apa niat di sebalik satu-satu keputusan itu, buatlah dan itu juga yang berlaku pada Langkawi yang dikatakan disumpah Masuri kan, 7 generasi. Jadi kita bangunkan Langkawi sehingga ianya menjadi terkenal seantero dunia. Jadi saya ingat di semua kawasan lain, dan tentunya Sabah pun ada potensi. Saya rasa penting juga untuk Sabah dibangunkan. Potensi dia yang saya nampak ialah pelancongan lah. Kerana sedar tak sedar, mungkin orang Sabah dah biasa sangat, jadi dia tak berapa perasan ni. Tapi bagi orang luar yang pergi Sabah, Masya Allah, dia punya offering dia tu cukup, package dia tu lengkap. Ya. Lengkap, betul. Ada laut, ada pantai, ada gunung, ya, ada culture, ya, ada macam-macam lagi.
Jadi semua tu patutnya kita packagekan untuk dijual sebagai destinasi pelancongan yang terkenal. Datuk, saya nak cadangkan satu lah untuk Kedah tu. Sebab kan, saya rasa kan, Kedah ni kalau dia lah dapat jual dia punya bendang tu sebagai destinasi pelancongan kan, orang nak je kot. Saya rasa duduk lepak tepi bendang. Tidur di bendang. Kena angin dia kan. Panas Aiman. Ada dah homestay tu ada. Tapi tak berapa banyak lah. Bukan, dia macam ni tu. Dia bukan. Saya rasa saya tengok ada orang yang dah memang sediakan benda macam tu. Tapi saya tengok dari segi pelancongan ni lah. Dia punya jual tu tak ada. Masa saya pergi ke apa ni Indonesia, saya dekat airport dia kan, saya ambil flyers dia kan. Saya tengok, ada banyak ni pusat wisata kan. Saya kata, ni tempat saya pergi ni, padahal tempat yang biasa je kan, bukannya tempat yang ni. Tapi dah banyak dah tempat wisata. So, bila saya pergi tempat wisata ni, saya sampai kat salah satu tempat tu kan, saya sampai, saya turun daripada bas, saya cakap, macam ni je saya cakap. Dia tulis kan, kartu pandang, pemandangan cantik dia kata kan. Jadi bila saya sampai dekat situ, dia turunkan kita ni dekat tepi highway, ada guardrail je, dan ada nampak lah lembah kan, ada kampung dekat tepi tu. Saya cakap, ni je ke? Dia kata ni lah kartu pandang. Kan? Jadi betul kena bayar pula tu kan. Lepas tu, tapi yang menariknya, bila dia promote tempat tu, ada ramai orang-orang tempatan yang jual macam kuih-kuih, jual makanan. So ada ekonomi setempat yang berlangsung kat situ lah kan. Betul. So yang penting jual. Apa pun jual kan. Sebab Indonesia ni apa saya lihat orang dia orang jenis apa yang boleh kata buat berniaga, dia orang berniaga. Asal boleh Asal boleh. Asal boleh. Tak tahu asal abang ingat kot kalau kata macam ada U-turn dekat jalan dekat kan ada orang dah tahan kereta daripada arah sebelah dah tahan. Lepas tu dia bagi kita nak pusing tu U-turn. Jadi kita bayarlah 5,000 ke 10,000 tu yang jaga parking tu kan. Jaga parking. Okey, Adib. Silakan Adib. Adib daripada mana? Bagi kenal diri sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moderator. Saya Muhammad Adib, duduk di Melawati. Saya di antara orang yang sangat-sangat terkesan time PKP ni. Saya dah jatuh jadi orang miskin kot. Tapi saya bolehlah dengar Clubhouse ni jugalah sebab kadang nak dengar juga orang cakap apa pasal dunia ni kan. Okay. Then saya nak, question saya agak dia boleh kata sensitif juga lah. Tapi saya just nak tanya. Okay, first, dia ada 3 soalan. So, saya nak tanya first soalan dia. Soalan pertama, saya nak tanya kepada Datuk Seri ya. Kalau, if you can rate your life now, daripada 1 hingga 10, how comfortable is your life like now? Itu soalan pertama lah. Soalan kedua saya, to be true, kalau sebab Datuk Seri pun dah kenal semua MP pun semua DUN ke politician semua ni. Adakah mereka ni majoriti dia memang mahukan yang miskin ni stay miskin? Sebab for them, untuk dia sebabnya adalah untuk for them to stay rich. Sebab yang politician ni kita tahu memang semua orang kaya-kaya. Tak adalah politician duduk rumah kecil ke yang biasa-biasa yang hidup macam rakyat sekarang ni. Yang susah ni kan. Sebab saya bagi contoh masa 2018 saya balik kampung, saya mengundi di Kampung Gajah. Cara itu kawasan Pasar Salak, kawasan Tajuddin. Cara mereka ni, dia setiap kali mengundi dia akan buka kemah and then dia akan bagi duit. Bila saya pergi ke rumah tolong-tolong mencula. Bila dia orang tanya ada duit tak? Kalau nak undi ni kena ada duit tak? Sebab what keeps them adalah orang-orang miskin ni supaya dia orang mengharapkan money tu datang. So benda ni dia akan stay. Dia punya cycle dia akan stay. Orang tu kalau orang miskin ni jadi kaya, so dia nak stay in power tu susah. Kalau yang stay miskin. So setiap kali undi dia bagi duit je supaya setiap kali undi tu dia dapat undi tu. Okay, that is the second question. Third question is, what is the real solution? What is the ideal solution untuk Malaysia sekarang ni? Adakah kita nak tunggu semua politician, MP yang tua-tua ni pupus? Ataupun saya pun tak tahu. Sebab yang atas ni semua yang dinosaur ni. Tapi tak ada perubahan sebab dia orang ni dah pegang lama sangat.
bukanlah tak ada perubahan tu kita nampak, tapi orang semakin susah orang mati. Okay, which is termasuk saya sekali sebab saya ni yang parents, yang new generation parent yang ada anak 1, 2 ni. And saya pun dibuang kerja apa semua tu. So we are the generation yang terkesan sangat-sangat dalam what is happening right now. So adakah itulah saya emotional sikit. So itu je lah soalan ketiga saya. Harap dapatlah jawapan. Sebab susah nak bercakap dengan seorang model yang seperti Datuk Mukhlis. Okey. Terima kasih. Kalau boleh saya tanya saudara Adib, sebelum ni Adib buat apa? Berniaga sendiri ke macam mana? Saya bekerja dalam sektor pelancongan. Oh, okey. Lepas tu macam Datuk Seri tahu, sektor pelancongan ni di antara yang first paling terkesan. Ya. Dia kena retrench ke macam? Sebelum PKP start MCO first tu kita dah kena dulu lah. Dia orang dah start buang dah. Ya. Lepas tu saya berniaga lah, saya buat macam-macam lah. Saya pergi buat buat postage lah. Buat Grab tak? Banyak lah benda saya buat. Tapi sekarang ni saya suri rumah. Itulah. Sebab saya nak kurangkan belanja tu, saya bagi isteri saya kerja saja sebab dia still kerja, sebab dia dalam NGO. So kita orang nak kurangkan perbelanjaan tu sampai saya stay rumah jaga anak semua. Itulah yang terjadi. Ya, itulah keadaan bukan setakat di negara kita aja tapi di seluruh dunia lah. Tapi di negara kita ni lebih acute lah problem tu. Yang pertamanya soalan tadi tu 1 hingga 10 comfort level saya ataupun comfortable ke tidak. Saya ingat walaupun secara peribadi saya rasa mungkin saya lebih kurang 6 macam tu lah. Jadi okey lah kan, tak ada apa masalah. Tapi berbandingan dulu sekarang ni sikit berbeza. Tetapi yang memberi kesan ialah persekitaran tu. Jadi nak rasa comfortable macam mana? Kalau kita tahu itu ramai sekali rakyat negara kita ini dalam keadaan yang kesusahan. Jadi itu yang menimbulkan rasa tak comfortable lah. Bukan setakat tak comfortable, kita pula yang rasa cemas. Kerana di peringkat negara kita banyak mengamalkan prosper time neighbour. Prosper time neighbour bermaksud kalau jiran kita sejahtera, maka kita pun boleh sejahtera. Kita tak sepatutnya sejahtera seorang. Wahal jiran sekeliling kita ni hidup susah. Jadi kerana mengamalkan dasar macam itu, saya tak selesa lah dengan persekitaran yang ada sekarang ini. Satu lagi saya sangat-sangat empathize dan faham apa yang message yang nak disampaikan tadi oleh Saudara Adib berkait dengan adakah pendekatan, bukan dasar, pendekatan orang politik lah pun sebelum ini dia lebih lebih baik untuk kepentingan mereka kalau masyarakat itu kekal miskin. Jadi apa yang berlaku ialah bila suatu masyarakat itu miskin dan orang yang mempunyai keupayaan itu bagi diikan. Jadi lama-lama orang yang miskin tu bergantung kepada orang yang bagi diikan itu untuk sentiasa bagi diikan. Ini yang kita kenali sebagai mentality subsidi, subsidi mentality, di mana ada kebergantungan kepada orang yang bagi ikan tu. Dan ini bercanggah sangat dengan dasar ekonomi baru. DEB ini tak langsung macam itu. Malah DEB menolak dasar di mana diberi gula-gula ni kerana itu tidak memperkasakan orang itu untuk mencari nafkah di sendiri. Betul. Jadi jadi dasar itu
saya ingat datangnya lebih daripada orang politik yang mempunyai kepentingan. Jadi apa solutionnya? Solution dia yang paling susah sekali ialah untuk mengubah mindset, iaitu orang yang dah biasa digula-gulakan ini untuk tidak lagi bergantung kepada gula-gula itu, sebaliknya diberi peluang untuk hidup sendiri, untuk berdikari, untuk dia mencari rezeki dia sendiri. Jadi peluang itu kena sediakan. Itu peranan kerajaan yang sebenarnya. Dan itu sebabnya saya sependapat dengan ayah saya bahawa bantuan macam BRIM semua tu kan, kalau bagi jangan selalulah, kalau bagi jarang-jarang tu okeylah, waktu betul-betul susah. Tapi kalau waktu yang tak berapa susah pun bagi juga, maksudnya orang tu akan hilang semangat untuk usahakan dengan sendiri dan akan bergantung kepada bantuan itu sebagai pendapatan dia, bukan sebagai satu sumbangan ya. Jadi kita kena bezakan antara keistimewaan dengan hak ya. Satu yang hak itu biasanya termaktub dalam perlembagaan, tapi keistimewaan itu sekali-sekala dia dapat ya. Waktu istimewa. Jadi janganlah pula yang istimewa itu berubah menjadi hak. Jadi dia tuntut hak itu. Tadi ada saudara Adib sebut masa kempen pilihan raya mungkin dibuka kemah bagi duit terus. Dia dah jadi normal lah, jadi biasa. Dah jadi yang itu pula jadi normal. Yang itu bahaya. Sebab belum tentu lagi dia akan selesai masalah sepanjang 5 tahun dalam penggal tu untuk orang yang menerima duit tu. Ya, betul. Dan sebenarnya juga kalau dibiasakan, orang yang bagi duit yang lebih, dia pula yang dapat. Jadi tak sudah-sudah masalah tu. Jadi kalau kita nak simpulkan kan, apa yang sebenarnya dah hilang daripada perkataan ataupun secara umumnya kan, DEB ni memang dirangka bukan untuk membudayakan kebergantungan. Ya, kan? betul. Tapi setelah 20 tahun berlalu, cerita dia dah flip kan. Dah jadi satu budaya pula kebergantungan ni kan, especially kalau nak dekat-dekat pilihan raya kan. Lepas tu orang salahkan dasar. Jadi itu saya macam tak faham kenapa sesetengah pihak atau individu terlampau sangat depend pada kerajaan ke apa, walhal dia boleh buat sendiri. Yang itu saya tak faham lah. Tapi apa yang bila DEB tu, bila macam Syaril kata DEB ni sia-sia, saya macam apa yang saya yang diberitahu lain, tapi apa yang Syaril terang kat saya, dia tunjuk dengan yang kata the part of the book, memang dah nampak dengan jelas. Tapi aku rasa memang kan dia macam ni tau, dia macam aku rasa lah dia kita cuba, dia lahirnya generasi yang boleh berfikir dengan kemampuan berfikir yang aras tinggi ni ialah dengan pendidikan. Jadi aku rasa government dah try buat long shot daripada dulu lah untuk develop ni. Tapi bila masih lagi tak berjaya, maknanya ada lagi golongan yang memang makan subsidi je kan. Dia memang kejar subsidi ni. Dia akan kejar politician yang bagi duit, dia akan kejar orang yang bagi lebih. So maksudnya level of thinking tu tak sampai lagi lah. Macam tu Datuk Seri kan. Macam mana? Tapi ada juga orang politik yang memang cari orang macam tu. Dia memang aim. Dia memang nak. Macam semut rejim. Dia macam semut. Kat mana ada gula, kat situlah semut datang gurun. Jadi betul macam Adik cakap tadi, dia memang guna kan peluang tu. Dia gunakan tu. Sebab tapi percayalah, orang yang bagi duit ni tujuan dia ialah supaya dia dapat kuasa dan dia akan guna kuasa tu untuk dapatkan duit yang lebih banyak. Dan akhirnya yang ni yang orang tak sedar. Saya tengok ada kajian yang telah dipublish oleh Ideas ya. Ideas ni satu NGO think tank yang ceritakan mengenai kesan-kesan corruption, rasuah terhadap ekonomi kita. Dan apa yang sebenarnya
impak dia kepada pendapatan kita, kepada kesejahteraan rakyat tu sendiri. Sebab orang tak nampak. Dia kata orang tu nak bagi duit. Jadi apa? Aku kisah apa ni, aku ambil je lah duit tu. Tapi dia tak perasan yang sebenarnya ini amalan rasuah. Orang yang bagi rasuah tu akan cari cara untuk dapat lebih banyak duit, dan akhirnya rakyat yang termiskin tu yang akan membayar rasuah. Dia punya kaitan itu agak panjang, dia agak indirect, tapi akhirnya kita yang menanggung kerugian. Datuk Seri, saya nak tanya Datuk Seri lah. Ya. Sebab Datuk Seri ni orang politik juga kan. So Ya. terlibat dengan orang politik, terlibat dengan rakyat daripada level orang tua sampailah yang paling muda sekali. Jadi saya sekarang ni nampaklah dekat dalam clubhouse ni kan. Saya nampak ada satu golongan yang saya sendiri bagi nama lah. Saya panggil dia clueless raging palatologist. Datuk tahu tak palatau ni apa? Palatau tak tahu. Palatau ni dia ni buat tahu semua benda. Dia tak tahu tapi dia nak cakap kan. So jadi orang yang tak tahu dan dia hidup based on assumption, dia assume dan dia selalu guna perkataan sepatutnya, sebenarnya, sepatutnya macam ni, sepatutnya ni. So diorang ni ialah satu yang saya panggil lah generasi clueless. Dia clueless tapi dia raging dan dia ialah palatologist. Dia konon dia tahu lah semua benda kan. Jadi banyak sangat perbincangan dekat dalam clubhouse ni, berborak-borak dan semua orang cakap sepatutnya macam ni, sepatutnya kerajaan macam ni, sepatutnya buat macam ni, sepatutnya MP macam ni, sepatutnya MP tua-tua ni semua kita singkirkan, ambil yang muda je semua kan. Jadi ada sangat banyak sepatutnya tanpa dia tahu sebenarnya situation dia sebenarnya macam mana kan. Jadi saya nak tanya Datuk Seri, kalaulah generasi muda ni yang paleontologis ni, dia nak jadi orang yang duduk dekat dalam parlimen, minimum tahun yang dia kena spend dekat dalam parti politik sampai dia dapat duduk dalam tu berapa tahun tu? Kerana tak ada contoh yang lebih yang banyak, saya nak guna contoh Singapura. Okey. Ya, kita orang Malaysia ni kadang-kadang sensitif sikit ni kalau nak cakap pasal Singapura. Betul. Tapi sistem kaderisma yang diamalkan oleh PAP, parti pemerintah di Singapura, dia bermula daripada sekolah menengah lagi, di mana dia mengenal pasti pelajar-pelajar yang nampak berbakat. Kemudian dia gilap bakat tu dan supaya mereka ni masuk universiti yang terbaik dan ambil jurusan-jurusan yang relevan. Kemudian mereka ni terdedah kepada alam pentadbiran. Ya, mungkin dia jadi intern kepada seorang YB ke YB sana lah kan, ataupun agensi kerajaan dan sebagainya. Dan yang terpilih di kalangan mereka inilah yang dianggap sebagai the best lah, cream of the crop kata, yang akan didedahkan kepada politik. Dia akan diberi peluang untuk bertanding, itu pun dapat jawatan kecil-kecil aja dulu kan. Jadi proses tu agak panjang. Walaupun begitu kita tengok dah ada tokoh-tokoh pemimpin muda di Singapura yang sebenarnya dah terdedah kepada pengalaman yang agak panjang. Dia umur mungkin 30 tahun tetapi dia ada 15 tahun. Tapi tu dah di handpick dan digilap. Daripada kecil kan. Okey. Jadi jadi yang kita ni kita kena didik anak-anak muda kita ni supaya sentiasa mencabar satu dakwaan itu. Dia bukan setakat kalau saya lah, saya akan buat macam ni, macam itu, macam ni kan. Kena belajar daripada pengalaman orang terdahulu supaya kita tak mengulangi kesilapan orang lama, dan kita cari idea-idea baru menggunakan daya kreatif kita sendiri. Jadi orang macam inilah yang akan berjaya. Saya sendiri mengakui sebelum saya menjadi menteri besar, macam-macam yang cita-cita besar saya lah.
kalau saya dapat ngambil alih pentadbiran kerajaan ni, ini saya nak buat itu, nak buat ini kan. Bila jadi JMB, rupanya tak boleh buat. Tak semudah tu. Bukan nak kata tak boleh buat, tapi payah rupanya. Kan? Jadi saya pula serba salah. Jadi orang tanya saya balik, hari tu kau cakap nak buat itu, nak buat ini. Sekarang ni kami dah bagi you dah jadi MB ni, dah jadi kerajaan, kenapa tak buat pula kan? Hang kata hang tera itu kan. Apa sebab itu? Sebab kita baru terdedah kepada keadaan yang sebenar. Benda-benda yang kita tak tahu sebelum ini, maklumat tak sampai kepada kita kerana kita duduk kat luar. Bila kita duduk kat dalam, rupanya tak sama macam yang persepsi kita yang lama. Jadi bukanlah saya nak beri alasan tapi bukanlah dengan kita snap the fingers saja kita terus boleh sekarang ni nampak daripada luaran je, maka semua boleh cakap dah sepatutnya. Daripada luar lah, senang lah kan nak cakap daripada luar. Orang kata backseat driver. Betul. Tapi bila kita pegang bebanan tanggungjawab tu, baru kita nampak yang banyak cabaran, banyak kekangan yang terpaksa kita atasi sebelum kita boleh effect change tu. Tapi idealisme tu tetap kena ada lah. Ya. Jadi saya bangga, saya kagum dengan semangat orang muda. Tapi yang pentingnya orang lama sebelum dia tu kena cerita kepada dia apa realiti, apa keadaan sebenar, supaya dia pun faham dan penerangkan, kena terangkan kan. Kalau tidak nanti dia orang cepat kecewa tau. Bila dia dah masuk dia tengok kenapa tak boleh buat juga, kenapa tak boleh buat juga kan. Jadi dia rasa dia memberontak pula nanti. Jadi gandingan antara muda dengan orang lama ni sangat penting. Jadi saya harap taklah di dismiss terus orang lama, dinosaur dan sebagainya. Banyak lesson learn kena pelajari. Sebab ada istilah bahasa Inggeris dia kata we all stand on the shoulders of giants before us. Jadi kita ni menikmati pengorbanan orang-orang sebelum kita. Betul. Tapi provided orang lama ni dia kena open lah, dia kena ready to coach. Dia kena ready to coach lah kan. Kalau dia pun cakap kau ni nanti nak cantas aku ni kan. Tak syok lah. Itu pun ada juga tu. Betul. Betul. Jadi dia pun kena terbuka lah. Jadi waktu saya dulu menguruskan syarikat, tak panjang lah cerita ni. Tapi masa mengurus syarikat, antara perkara yang paling susah kita nak buat ialah mengenai Allah Akbar. Macam mana kita nak menyerahkan pengetahuan kita, kuasa kita kepada orang yang akan mengganti tempat kita. Succession planning. Sorry. Cakap. Boleh lupa tu dah. Cakap 12 batu lah. Succession planning. Jadi satu perkara yang kita kena buat, macam mana kita kena buat diri kita ni redundant. Jadi itu satu benda yang dah konflik dengan naluri kita. Macam mana pula kita nak buat diri kita redundant? Cara sebenarnya succession planning ni ialah untuk kita mengajar orang selepas kita semua benda yang kita tahu. Supaya kalaulah na'udzubillah min zalik dah ditakdirkan besok kita mati ke apa ke, ada saja orang yang boleh ambil alih tugas kita itu. Tak semestinya satu orang, mungkin 2-3 orang, tak apalah. Tapi ada orang yang macam Tok Guru silat lah, dia dalam 9 bunga yang dia ada tu dia ajar 7 aja kan. Dia takut kan anak murid dia pula naik kepala pula kan. Tapi Atuk, generasi yang last kali tinggal 1 jurus Atuk. Rosak bangsa macam tu. Jadi kita kena ajar dia semua benda yang kita tahu. Jadi akhirnya kita boleh rest in peace, orang kata kan. Kita dah berserah pada dia sebab masa depan anak cucu kita sekarang dalam tangan orang lain pula. Jadi itu tugas kita. Terima kasih. Jadi brother, saya berucap terima kasih banyak-banyak tu. Terima kasih kerana meluangkan masa.
Ya, saya tengok ramai ni yang datang dengar. Ya. Jadi ramai agaknya yang tak sempat nak tanya soalan. Jadi kita kena buka peluang lain kali lah pula kan. Betul. InsyaAllah. Dia sebenarnya Jadi, ramai je yang nak macam ada soalan. Macam kadang-kadang banyak benda yang at the back of their mind yang nak tanya tau. Tapi tak ada platform yang boleh tanya. Dan kadang-kadang platform tu dia terlampau formal. Jadi kita orang ni macam kita orang di Mamak, di Clubhouse, di Clubhouse Mamak, di Clubhouse Good Morning Malaysia. Kita suka benda ni santai sikit supaya orang boleh relax tanya kan. Betul. Hilang sikit rasa gugup Ya. kan. Ya. Saya pun suka dekat santai kalau selalu sangat formal kan. Betul. Kadang-kadang kita tunggu giliran lah, apa semua nak angkat kan, kena tanya elok-elok. Alamak, boring. Terima kasih banyak-banyak Datuk bersama-sama dengan kita lah. Terima kasih. Meluangkan masa. InsyaAllah jemput saya lagi. InsyaAllah saya akan bersama. Datuk ada dalam Telegram kita kan, Good Morning Malaysia kan? Ada. Alright. Cantik. Okay, promote sikit di Telegram. Okay, so terima kasih kepada listeners yang ada dekat bawah. Kita ni grup club ni, Kelab Petabi Malaysia ni sub club lah. Kita ni sub club daripada Good Morning Malaysia. So kita punya main club kita ialah Good Morning Malaysia. Kalau anda nak join Good Morning Malaysia, anda boleh pergi ke browser, type join.goodmorningmalaysia.club. Dan anda juga boleh join kita punya Telegram group yang kita gunakan untuk interaksi dengan kawan-kawan kita semua lah di Clubhouse ni. Nak share gambar, share link dan sebagainya di TEL, Terengganu, England, London, tel.goodmorningmalaysia.club. Anda kena type dekat browser anda, bukan type dekat dalam Telegram, type dekat browser. Sebab ni club ni dia, group ni dia hidden. Jadi type TEL, Terengganu, England, London, goodmorningmalaysia.club, CLUB. Jadi bila anda type tu, dia akan bawa pergi ke club kita orang dekat dalam Telegram dan anda boleh join lah. Dan kita di Good Morning Malaysia, kita punya sesi biasanya pagi, daripada 7.30 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Dan selepas itu kita buka satu club lagi, nama club dia Mamak. Dan Mamak ni dia open sikit lah topik dia. Ada kadang-kadang santai, kadang-kadang heavy. Dan anda boleh follow mana-mana follow speaker yang ada dekat atas ni. Follow Datuk Seri Mukhris sekali. Dan kita boleh, kalau dia dipanggil ataupun dijemput atau dia masuk mana-mana room ataupun di mana-mana moderator ni masuk dalam mana-mana room, anda akan dapat notification di Clubhouse lah. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Mukhris kerana meluangkan masa bersama dengan kita. Terima kasih Datuk. Pasal tajuk Petabi ni saya dah tukar lah kita punya maksud Petabi ni saya dah tukar sebab tadi dah sempat tengok kat kamus kan. So kita dah tukar menjadi Perhimpunan Tata Adab Bicara. Dia nampak sopan sikit lah. So kata sebab kebanyakannya topik yang heavy kalau malam lah. Biasanya belum ni buka malam. So kata takkan dah buka Good Morning Malaysia kan. Malam macam tak. So kata kita ada. Yang saya takut nak masuk grup Mamak tu nanti orang kata memang sah dah belakang kan. Betul juga kan. Betul juga. Kena invite lah DJ. Tak apa. Boleh je join kita terhal. Kita buka table tepi, sembang-sembang. Dia konsep Kelab Mamak ni, dia dalam Kelab Mamak ni dia boleh banyak table. Ada table cerita bola, ada table cerita politik, ada table cerita ni. Boleh. Dia boleh macam tu. So kalau macam Datuk Seri join club tu, lepas tu Datuk kata nak buka satu table khas untuk borak-borak politik kan. Okey lah, boleh lah. Buka lah kan. Boleh. Request Rejim ke saya ke Syaril ke PM je. Tak ada masalah. And then Rejim, esok jom macam mana? Nak promote juga ke besok? Esok kepada listeners-listener di bawah, kita ada sesi podcast kita di Mamak Podcast di www.mamak.club. Itu di Facebook kita. Kita buat live session juga. Tapi kalau anda nak join di Clubhouse, kita juga buat session tu live di Clubhouse. So session esok ini tajuk dia COVID dah tua pun bodoh. Tajuk dia macam tu kan. Disebabkan ramai sangat orang yang tak ikut. Sebenarnya orang cakap government lah gagal apa semua. Sebenarnya kalau kita tengok secara generalnya, kita semua langgar macam-macam benda. SOP ni. Tembok macam-macam lah bang. Jadi Allah, tapi esok kita nak bincang lah benda ni. Kita tunggu besok kita bincangkan. Pukul 9 malam. 9 malam live di Mamak punya room. Mamak punya club dan di Facebook live. So korang boleh tengok muka kita orang yang handsome ni, muka Aiman, muka saya ni besok boleh tengok dekat Facebook. www.mamak.club kalau anda nak pergi ke dia punya ni lah club ni.
Alright, Yes. so itu saja malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita end room lah sekejap lagi. Alright, boleh Okay, kita terima kasih end Datuk room. Sri. Terima kasih bersama-sama Terima kita. kasih. Assalamualaikum. Bagi pihak InsyaAllah jumpa Petabi, lagi. bagi pihak Petabi kami nak memohon maaf kalau ada Yep, tersalah kata, Dan saya pun mohon maaf juga. dan juga buat Datuk Seri juga. Semua yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebarang kekurangan tu daripada kekhilafan kita sendiri. Ya. Jadi terima kasih bersama dengan Petabi Malaysia malam ni dan juga bersama Datuk Seri terutamanya untuk mendapatkan picture yang sebenar berkenaan DEB. Yeah. Terima kasih semua. Terima Kita kasih. end room lah dalam Okay. masa Terima kasih. 10 Kita sangat. akan end room dalam masa 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam. Alright, itulah dia sesi Clubhouse. Jadi korang kalau nak join Clubhouse, install aplikasi Clubhouse di Play Store pun ada, di Apple Store pun ada. Anda boleh join dan bila join tu cumanya Clubhouse ni dia by invitation. Kalau korang kena ada kawan yang dah duduk dalam Clubhouse, yang invite korang masuk lah. So kalau korang friend aku, korang masuk nanti aku akan nampak notification lah korang masuk, aku akan invite korang masuk lah. So dalam Clubhouse ni dia boleh buat borak-borak suara lah dengan guna suara. Alright, so kita akan ada peluang-peluang macam ni lah jumpa dengan orang-orang yang ada pengalaman lebih tinggi. Jadi kita boleh belajar dengan dia. Dia pernah duduk dalam sebagai menteri besar macam Datuk Seri Mukhris kan. Kita bukan nampak dia sebagai platform dia sebagai orang politik sajalah. Kita tahu dia orang politik tapi bukanlah kita nak mengagungkan perjuangan ataupun nak ikut direction dia ke apa, tak. Kita nak tahu pengalaman. Dia orang yang ada pengalaman berbeza dengan kita. Dia mungkin tak kerja sama macam kita, dia tak tahu benda yang kita tahu. Tapi kita pun tak tahu benda yang dia tahu. Jadi benda yang kita tak tahu itulah kita nak tanya, kita nak belajar, kita nak dengar. Supaya bila kita lebih faham, keputusan yang kita buat ni adalah lebih baik. Itu saja. Alright gang, terima kasih sebab join aku punya live. Aku saja je live ni kan nak record sebenarnya. So tapi daripada tadi dah dekat 2 jam kan. Alright, terima kasih lah. Kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.